Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mat Rahimi bin Yusuf dan rakan-rakan ILT Mat 3 bagi melaksanakan tugasan pertama subjek STDU 4162 pengurusan kurikulum. Saya Nisa Najwa Soleha binti Umat Talha dan rakan Amrina binti Abu Bakar telah memilih soalan 2, iaitu cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah. Kurikulum adalah kegiatan berkumpulan di mana kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Ia adalah wadah pembinaan jasmani, emosi dan rohani selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan membentuk generasi yang seimbang. Justeru, merujuk surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/1985 bertarikh 2 Januari 1985, setiap murid sama ada dari sekolah kerajaan atau bukan kerajaan diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu aktiviti pasukan pada beruniform, satu aktiviti persatuan atau kelab, serta satu aktiviti sukan atau permainan. Pada 18 Oktober 2022 yang lalu, kami telah berkesempatan untuk menemui Encik Abdul Razak bin Saleh, Guru Penolong Kanan Kurikulum SMK Agama Syekh Abdullah Fahim di Puntebal, Pulau Pinang. Terdapat banyak maklumat yang bermanfaat kami peroleh daripada tembubuan yang dilaksanakan. Namun fokus utama kajian kami ialah mengenai cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah. Menurut Encik Abdul Razak bin Saleh atau lebih dikenali sebagai Ustaz Razak, seperti mana kegiatan kurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang mengandungi penyertaan dalam sukan dan permainan, persatuan dan kelab serta badan beruniform, SMK Agama Syekh Abdullah Fahim juga tidak terkecuali dan turut terlibat. Menurut beliau juga, kebanyakan aktiviti kurikulum yang terdapat di sekolah ini sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Namun, mungkin terdapat sedikit kelainan memandangkan sekolah ini merupakan sekolah tahfiz model ulul albab Timur yang merupakan nilai tambah kepada sistem pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah KPM. Murid-murid yang lahir dari sistem ini dijangka akan memenuhi keperluan guna tenaga profesional yang hafiz serta mempunyai pegangan agama yang kukuh. Justeru, terdapat beberapa kelainan dari segi kegiatan kurikulum di sekolah ini yang dikira bersesuaian dengan imej sekolah. Sebagai contoh, untuk sukan dan permainan, sukan yang khusus ditawarkan seperti sukan renang, berkuda dan memanah. Manakala untuk kelab dan persatuan, terdapat kelab kemahiran Al-Quran, kelab seni qad, kelab bahasa Cina, kelab bahasa Jerman dan sebagainya. Namun demikian, dalam usaha-usaha yang dicurahkan, terdapat pelbagai dugaan dan cabaran timbul dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah. Hasil daripada tembubuan mendapati bahawa di antara cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah adalah kekangan masa, yakni yang melibatkan aspek masa yang tidak mencukupi. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, di bawah dasar pelaksanaan kurikulum iaitu Dasar Utama 3, penyertaan semua guru sebagai penjawat ataupun khidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Daripada dasar ini, jelas bahawa setiap guru harus terlibat di dalam aktiviti di sekolah. Keengganan guru akan menyebabkan mereka dikenakan tindakan tata tertib daripada pihak pentadbir. Seperti mana yang kita tahu, setiap tahun sekolah menjalankan pelbagai aktiviti kurikulum dalam unit badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Kepelbagaian aktiviti ini boleh menyebabkan kesukaran kepada guru dari segi kekangan masa untuk menyelia dan menguruskan aktiviti kurikulum dalam satu masa. Menurut Nur Malam Rehan Abdullah dan Khaltum Hassan pada tahun 2021 mendapati bahawa guru-guru terpaksa merancang aktiviti kurikulum di dalam dan di luar waktu sekolah seperti mengurus pemilihan peserta, menyedia dan mengemaskini data-data pelajar, membawa pelajar tiap-tiap minggu untuk merekod kejayaan serta membuat penilaian pelajar dalam buku rekod kurikulum. Menurut Encik Abdul Razak bin Saleh, antara cabaran yang dihadapi adalah dari segi kekurangan sumber kewangan bagi menjalankan aktiviti kurikulum terutamanya sukan. Sumber kewangan adalah perkara yang penting untuk memastikan kelancaran aktiviti kurikulum itu berlangsung dengan baik. Namun, sumber kewangan yang diperoleh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia kadang-kadang tidak mencukupi untuk menampung aktiviti kurikulum di sekolah. Di samping itu, kajian yang dijalankan oleh BPPDP pada tahun 2008 mendapati masalah yang paling ketara dalam mengurus kurikulum adalah dari segi kemudahan fizikal, kewangan dan peralatan bagi sesuatu pasukan badan beruniform. Akibat daripada masalah yang timbul ini akan menjejaskan kejayaan sesuatu program dan aktiviti kurikulum di sekolah.
Cabaran seterusnya yang dikenal pasti adalah cabaran ketidaklengkapan kemudahan-kemudahan untuk penganjuran aktiviti kokurikulum. Kemudahan merujuk kepada infrastruktur, fasiliti, perkhidmatan dan peralatan yang disediakan oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menurut Muhammad et al. Pada tahun 2017, kemudahan kokurikulum adalah penting dan seharusnya dapat memenuhi keperluan pelajar dalam menyelesaikan segala kegiatan kokurikulum. Manakala menurut Umar Hasbi et al. Pada tahun 2020, dalam kajiannya menyatakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menegaskan bahawa dalam memastikan perkembangan pendidikan meningkat secara komprehensif, pihak sekolah wajar untuk menyediakan prasarana yang mencukupi. Hasil daripada temu bual juga dapat dikenal pasti satu lagi cabaran utama guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum adalah berkaitan dengan pengangkutan. Menurut Muhammad Sauki, Mahathir dan Abdul Halim pada tahun 2017, hanya sebilangan kecil sekolah sahaja yang terpilih mempunyai bas sekolah. Pelibatan pelajar yang ramai dalam satu sukan, contohnya seperti sukan renang sekolah ini, menyebabkan bas yang digunakan terpaksa berulang-alik untuk mengambil pelajar dari sekolah sehingga ke tempat kemudahan sukan tersebut. Kos yang tinggi untuk membawa pelajar juga menyukarkan pelajar untuk menjalani aktiviti kokurikulum di luar sekolah kerana peruntukan kewangan yang diberikan untuk sewaan tempat dan pengangkutan adalah terhad. Sukan berkuda, berenang dan memanah merupakan salah satu amalan sunnah Rasulullah. Aktiviti sukan ini memang menarik minat ramai pelajar semua di sini untuk menyertainya. Namun begitu, hasil daripada temu bual yang dijalankan mendapati yuran yang dikenakan untuk aktiviti sukan kuda ini agak tinggi, iaitu sekitar RM150 sehingga RM200 untuk seorang pelajar. Yuran yang dikenakan adalah untuk membayar kos jurulatih dari pihak swasta kerana tiada guru yang mempunyai kemahiran dalam sukan berkuda dan berenang. Menurut Haslinda, Siti Noriam dan Muhammad Razani pada tahun 2017 berpendapat bahawa setiap guru yang telah mendapat latihan ikhtisas di universiti atau institut perguruan telah mempunyai kemahiran asas untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum. Manakala menurut penolong kanan kokurikulum sekolah ini, tiada peruntukan yang diberikan daripada pihak kementerian untuk menjalankan kegiatan sukan ini. Setelah pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru, mari kita melihat cara-cara guru mengatasinya pula. Menurut penolong kanan kokurikulum sekolah ini, antara cara mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru ialah yang pertama dari segi kekangan masa melalui kepimpinan tertinggi kelab buat sementara waktu sehingga ada guru yang datang bertugas. Namun begitu, beliau juga menegaskan bahawa hanya aktiviti kokurikulum yang tidak berbahaya yang dibenarkan. Di samping itu juga, guru boleh menggunakan sistem penggiliran untuk menggantikan sementara tugas guru lain yang bertugas pada waktu aktiviti kokurikulum tersebut. Yang kedua dari segi sumber kewangan dan ketidaklengkapan kemudahan ialah guru atau pihak sekolah boleh memohon sumbangan luar. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu kewangan aktiviti kokurikulum yang tidak mencukupi dan dapat membaiki fasiliti sukan yang rosak. Sumbangan luar boleh diperolehi daripada pihak PIBG sekolah, wakil rakyat kawasan, alumni sekolah atau daripada ahli perniagaan yang berada di sekitar kawasan sekolah. Yang ketiga, bagi cabaran kekangan pengangkutan, alternatif yang terbaik pada masa ini ialah menyewa perkhidmatan bas luar untuk membawa pelajar ke tempat latihan ataupun pertandingan. Manakala untuk cabaran yuran yang mahal, terutamanya sukan berkuda, pihak sekolah telah mengenakan sedikit bayaran keahlian untuk menampung perbelanjaan sukan tersebut. Dalam hal ini, sokongan ibu bapa amat diperlukan untuk membantu pelajar terus berminat dalam mencuburi bidang sukan ini. Pembabitan ibu bapa dalam memberi sokongan kewangan seperti membeli kelengkapan uniform telah berhasil dengan kejayaan pasukan kadet remaja sekolah SMKA Sheikh Abdullah Fahim yang memenangi beberapa pertandingan kawat kaki peringkat kebangsaan. Pihak sekolah juga telah melantik pihak luar untuk menjadi jurulatih terutamanya di dalam sukan yang memerlukan kepakaran spesifik seperti sukan berkuda dan memanah untuk menampung tugas guru yang tidak mempunyai kemahiran dalam bidang sukan itu. Yuran yang diperoleh di samping sumbangan dari pihak luar telah berjaya membantu sedikit sebanyak kelancaran program-program kokurikulum sekolah ini. Kesimpulannya, pelaksanaan aktiviti kokurikulum mempunyai pelbagai kelebihan dan kebaikan kepada pendidikan. Justru, pelaksanaannya perlulah dirancang dengan rapi dan dijalankan dengan lebih serius oleh semua pihak. Di samping itu, guru hendaklah bersikap positif dalam mengharungi cabaran-cabaran yang mendatang dan meningkatkan kualiti pekerjaan seperti bab kata pepatah, ala bisa, tegar biasa. Cabaran yang telah dihadapi akan meningkatkan lagi mutu profesional seorang guru dan akan dapat melahirkan pelajar yang bermutu seiring dengan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih.